forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamame tentang isu digantung hadiri sidang Dewan Rakyat Wan Ahmad Faizal duduk di bangku pemerhati. Saya baca sikit. Walaupun sebelum ini digantung dari menghadiri Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal Kamal tetap hadir mengikut mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15. Kita mari dengar respon detail Datuk Kamame. Dia akan tengok komen macam biasa. Tak, saya kata sama sini persoalannya apakah boleh tak boleh, kita tak tahu. Apabila saya nampak ada gambar, ada kiriman pula saya, walaupun dia digantung selama 6 bulan dari menghadiri sidang Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal tetap hadir untuk mengikuti mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15. Saya senyum saya. Bila kamu dah kena hukum begitu, sekarang ni ketagih pula datang. Tapi dia cuma duduk di barisan pemerhati lah. Tidaklah boleh duduk di kawasan sebagai ahli parlimen. Itu keadaannya. Jadi ada orang berkata bahawa dia dihalau atau disingkirkan oleh speaker. Sebenarnya kata Wan Ahmad Faizal, dia kata speaker tak halau dia, tak usir dia. Tapi dia duduklah di kerusi sebagai pemerhati. Ini keadaan. Cuma persoalannya apakah dia boleh hadir masuk dalam dewan, itu yang saya timbul tanda tanya. Tapi tu orang kata sekarang ni macam menyesal tak sudah. Sebab itu ahli parlimen sebelum nak berujar dan berbincang sesuatu isu itu perlu lebih berhati-hati. Jangan ikut sedap mulut saja. Kerana walaupun dia digantung sebagai dewan, dia masih lagi duduk di bangku pemerhati. Itu sekarang ni saya mungkin kalau pilihan raya akan datang jadi pemerhati sepanjang masa lah. Saya yakin Macang tidak akan lagi memberi peluang padanya untuk menjadi ahli Dewan Rakyat. Masa mana mungkin Macang dimalukan apabila kenyataan seorang ahli parlimennya hanya bercakap berdasarkan kepada surat layang. Itu yang menyebabkan dia digantung selama 6 bulan saya. Dalam isu kononnya Malaysia Airport menjual sahamnya kepada BlackRock. Hanya berdasarkan kepada surat layang. Jadi benda tak boleh saya. Dan hari ini saya Dewan Rakyat meluluskan. Selepas soalan mulut, soal jawab, dalam keadaan kursi yang rongak saya. Awal-awal lagi Parlimen bersidang, dah nampak gayanya ciri-ciri nak bertelagah. Apabila daripada pihak pembangkang bertanya kepada speaker, kenapa soalan untuk pembangkang lebih sedikit daripada kumpulan daripada parti kerajaan. Jadi menurut kata Tan Sri Johari Abdul, dia kata inilah biasa. Apabila dibangkitkan kononnya dulu boleh. Dia pembangkang banyak. Dia kata saya dulu sebagai ketua WIP, kita minta dengan Tan Sri Pandikar, ini bukan kelaziman. Kerana waktu itu pembangkang lebih ramai. Di kursi backbencher ataupun di kursi pembangkang. Tapi hari ini wakil-wakil ahli parlimen daripada kerajaan lebih ramai. Yang mewakili Perikatan Nasional cuma tinggal sekarang ni 66 orang je, 69 orang. Tang mana yang katakan ramainya? Jadi itu kadang itu permulaan perbahasan ataupun buka gelanggang aja nak bertelagah. Bukan cerita pasal rakyat. Dan hari ini sepanjang perbahasan berhubung tentang rang undang-undang Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Ramailah bercakap saya. Walaupun diluluskan. Cuma saya melihat dalam perbahasan itu, saya agak sedih jugalah saya. Kerana masalah rakyat yang sebenarnya tidak dibangkitkan. Sepatutnya inilah masanya ahli-ahli parlimen membangkitkan, menyedarkan Kementerian Kesihatan. Kerana rang undang-undang itu menyangkut soal Kementerian Kesihatan. Ahli Penggalan Cepa bercakap, menandakan tentang kenaikan kos rawatan institusi jantung. Itu bagus. Saya bersetuju. Walaupun dia daripada parti pembangkang saya. Apabila dia mengatakan kos kenaikan untuk rawatan di IJN naik 40%. Sedangkan IJN itu adalah hospital kerajaan dan duduk di bawah Kementerian Kewangan. Jadi beliau membangkitkan persoalan begitu. Ini yang baik. Sepatutnya Kementerian Kesihatan juga melihat. Begitu juga ahli parlimen daripada Bentong, Rara. Beliau membangkitkan kesukarannya, mengharapkan agar ditambahkan lagi pegawai kesihatan di daerah-daerah di luar bandar. Antara yang bercakap juga lagi daripada Kubang Krian, Tuan Ibrahim Tuan Man, ahli parlimen Tanjung Karang, ahli parlimen dari Kuala Krai, yang Muhammad sahabat kita Saudara Abdul Latif, dia mewakili parti PAS.
Tapi nampak gaya hujah-hujahnya agak bernas. Cuma persoalan yang saya bangkitkan di sini saya, kenapa tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang mempertikaikan dasar yang ada hari ini berhubung tentang bila rakyat pergi untuk mendapatkan rawatan di hospital. Ya? Dan akhirnya doktor meminta supaya mereka dimasukkan dalam wad. Ini tentang hospital kerajaan. Kerana kebanyakan rakyat hari ini sudah sedar. Mereka mempunyai perlindungan daripada takaful ataupun insurans. Dan insurans maupun takaful itu menjanjikan kos rawatan di hospital-hospital swasta ini ditanggung sepenuhnya oleh takaful ataupun insurans. Tetapi persoalannya sekarang ini harus dibangkitkan. Bagaimana rakyat yang nak dimasukkan ke dalam wad perlu membayar sekurang-kurangnya RM500 pendahuluan. Wang ini akan lenyap habis. Kerana insurans hanya membayar bakinya saja saya. Katalah kalau rawatan, kos tinggal di hospital itu kena RM5,000 misalnya. Ataupun RM7,000. Bergantung pada penyakit lah. Malah kadang-kadang hospital tu meletakkan banyak pula. Boleh refer pada doktor ini, doktor itu, doktor ini. Sehingga kan bil sampai RM11,000. Itu ini insurans akan bayar, tetapi nak masuk kena bayar RM500. Malahan kalau mereka tidak masuk, tidak tinggal di hospital, walaupun ada perlindungan insurans, maka insurans tidak akan membayar. Katalah sekarang ni dah mendapat rawatan doktor pakar, saya pakar tulang, pakar kulit, atau pakar sakit jantung, pakar darah tinggi dan sebagainya. Kalau pesakit itu tidak duduk di dalam hospital, dalam ward, maka insurans tak bayar. Kena bayar sendiri. Dan kos hari ini begitu tinggi. Sewajarnya Kementerian Kesihatan memikirkan, dan saya tunggu sampai jam 5 petang tadi. Tak ada wakil rakyat yang membangkitkan persoalan ini. Inilah saya katakan, sepatutnya Parlimen digunakan untuk perbahasan, ahli-ahli Parlimen membentangkan soal rakyat. Tapi nak buat macam mana kalau dah rongak di kursi sana, rongak di kursi sini. Berapa orang saja yang ada dalam Dewan? Itu yang saya rasa kecewa sedikit saya. Bagaimana masa emas yang elok, sebab tadi adalah rang undang-undang yang menyentuh soal Kementerian Kesihatan. Kononnya untuk mengawal penyakit berjangkit, adanya soal compound. Tapi bagaimana tentang rawatan di klinik-klinik swasta ataupun di hospital swasta? Sekarang ni banyak sekarang. Hospital swasta sejak adanya perlindungan insurans takaful ini tumbuh macam cendawan musim hujan saja. Semua. Tetapi semua kenaikan harga begitu tinggi. Hospital kerajaan yang ada kalau di Kuala Lumpur ni saja, dia sudah besar Kuala Lumpur, dan juga di kalau ini berhampiran di kawasan Sungai Buloh dan Selayang. 3 hospital saja saya tak mampu untuk merawat jutaan warga kota raya yang mahu mendapatkan rawatan. Akhirnya rakyat terpaksa pergi ke klinik-klinik swasta ataupun hospital swasta. Bila pergi ke hospital swasta, kos rawatan kalau tak tinggal dalam hospital kena bayar sendiri. Apa artinya untuk kita membeli ataupun bayar bayaran takaful perlindungan setiap bulan? Bukan murah pula tu. Bayaran insurans lain 130, ada 200, mengikut kaedah masing-masing lah. Tapi sekurang-kurangnya 130-50. Jadi sebab saya kata kajian perlu dilakukan tentang charge. Sama ada hospital kerajaan. Hospital kerajaan dulu RM1 je saya. Zaman saya dulu tu RM1 je. Tapi sekarang Allah bisawab. Tapi yang saya dapati, ada juga kalangan keluarga-keluarga kita yang pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Tentulah mereka akan berusaha untuk mendapatkan rawatan pakar. Jadi bila mendapat rawatan pakar, charge-nya begitu tinggi saya. Tinggi. Kalau nak masuk ward, sekurang-kurangnya kena bayar RM500. Dan saya tengok mereka yang hantar pada saya untuk kos tinggal dalam ward hospital swasta ni tinggi macam bayaran kos hotel 5 bintang saya. Dan kalau tinggal kurang daripada sehari kena bayar. Kalau tak tinggal hospital ni takaful tak bayar ataupun perlindungan insurans tak bayar. Tapi nak masuk ward kena bayar sekurang-kurangnya RM500. Bagaimana kalau rakyat biasa yang kerja buruh dan sebagainya? Di sinilah saya melihatkan adanya kasta-kasta. Marhain nak dapat rawatan di hospital yang canggih, banyak sekarang kita ada. Kawasan dekat rumah saya ni, di sekitar kota di Petaling Jaya, dia ada 4-5 hospital. Columbianya, Thomsonnya, banyaklah saya. Dan
Kebanyakan hospital ni pula, bila dah rawat yang ini, cuba pula refer dengan doktor yang itu. Refer lagi doktor yang ni. Jadi, charge-nya terus tinggi. Apakah ini juga sebagai satu manipulasi di bahagian kesihatan? Yang saya rasa perlu. Saya perlu menyuarakan ini secara sebab saya melihat rawatan kesihatan rakyat penting. Rakyat kalau tak sihat, macam mana nak menjana ekonomi untuk negara? Jadi saya haraplah surah medical card tak bayar penuh 100%, betul Saudara Azami Segamat. Medical card tak bayar penuh 100%, tapi 90% saja. 10% pemilik kad kena bayar sendiri. Inilah masalahnya. Dan pula kata Saudara Azmi, kena bermalam sekurang-kurangnya 2 malam. Itu benar. Itu yang saya suarakan. Kenapa letakkan syarat begitu? Apa artinya kita membayar kos setiap bulan untuk perlindungan insurans ataupun takaful? Inilah saya harap agar satu kajian menyeluruh dapat dilakukan. Jadi kalau kata Azmi kena bermalam sekurang-kurangnya semalam, betul? Jadi saya haraplah agar ahli-ahli parlimen, tadi ialah masa yang terbaik. Kerana bil hari ini untuk rang undang-undang yang menyentuh soal akta penyakit, dia betul lah tentang akta itu, tetapi bolehlah dibangkitkan juga. Kita menegur Kementerian Kesihatan untuk lebih peka lagi untuk memerhati tentang apa yang berlaku di hospital-hospital swasta. Perlu juga ditegur. Tapi tak ada siapa membangkitkan. Akhirnya parlimen hari ini habis satu hari. Saya kata, ya Allah, what is the waste? Apakah kelompongan waktu ini tidak digunakan sepenuhnya oleh mereka yang bergelar sebagai ahli parlimen ataupun wakil rakyat? Agak kecewa saya. Jadi saya besok akan cuba melihat apa pula perkembangannya. Sebab besok tentulah lebih menarik lagi. Saudara Benny Chow, apa khabar? Saudara Alan, saudara Benny, itu juga saudara Azmi, Pak Chu. Jadi kata Pak Chu, apa peranan Mai Salam? Agak salam aja lah Pak Chu. Patutnya Mai Salam itu memerhatikan agar rakyat tidak, kadang-kadang saya merasakan macam ada scammer. Pergi ke hospital swasta, jumpa dengan doktor ini, kena jumpa doktor itu, kena jumpa doktor ini. Semua ada charge tu saya. Dan charge-nya tinggi. Bil hospital sekarang saya terlalu tinggi. Main angka ribuan ringgit. Memanglah itu akan dibayar oleh takaful, tetapi dengan syarat kena bermalam pula. Kalau tak bermalam di hospital, kena bayar sendiri. Bagaimanalah marhain saya. Berat saya. Bayaran takluk pada tahap penyakit. Saya haraplah agar mereka yang berada di Kementerian Kesihatan dapat melihat, dan wakil-wakil rakyat tolonglah suarakan masalah rakyat. Baik, sedikit tentang politik saya agak tertarik hati dengan catatan sahabat kita Datuk Ghulam Muzaffar yang beliau mengatakan supaya setiap ahli parti harus menjaga rukun parti supaya UMNO untuk terus kekal sebagai relevan. Selaku Ketua Penerangan UMNO Bidang Persekutuan, Datuk Ghulam Muzaffar berpandangan akar umbi parti perlu rasional dalam menjaga kerukunan UMNO sebagai sebuah keluarga besar. Katanya disiplin sebagai pendukung parti yang menjadi kekuatan kepada UMNO untuk memastikan parti keramat ini terus relevan dalam mendepani cabaran politik mendatang. Tapi kalau benda yang nak dibuat boleh menambah undi, okeylah katanya. Tapi kalau merosakkan, membuatkan orang melihat UMNO ni supaya nampak gayanya macam itu lah. Baru menang 2 kursi 2 negeri dah pula mula kembang dada. Itu masalah saya. Saudara Cik Mat Muhaini, salam dari typing. Ya, saudara Izul dia kata salah rakyat sendirilah sebab pilih wakil rakyat yang tak layak jadi wakil mereka. Itu keadaannya. Malahan wek-wek dia kata ahli-ahli parlimen jaga perut sendiri. Mereka tak fikir seorang rakyat. Mereka gaji besar. Saya dapat menzahirkan persoalan ini kerana saya tadi kecewa saya. Sebab itu akan datang saya mengharapkan sebab wakil-wakil yang diletakkan oleh UMNO sebagai calon UMNO Barisan Nasional selalunya ada kualitinya. Tapi kalau pilih pembangkang dia lah jadinya. Sebab itu Datuk Ghulam Muzaffar mengharapkan agar UMNO dalam menghadapi musim pilihan raya pastikan jangan tembak kaki sendiri, jangan melontarkan kata-kata yang membolehkan membuatkan orang melihat
Soal UMNO ni tak ada kerja lain nak bergaduh. Biarlah soal bergaduh itu ada kepada mereka yang pada parti pembangkang. Orang parti pembangkang biarlah mereka kita nampak tak ada kerja lain. Kerja lain tiap-tiap hari melontarkan apa ini negatif saja. Cuma saya kadang terfikir, saya setuju dengan pandangan Datuk Ghulam Muzaffar. Dia kata ahli UMNO perlu mencari isu yang benar-benar mendekatkan diri dengan rakyat. Soal pembangkang biarlah. Cuma saya kadang-kadang kecewa juga bila menatap dalam media sosial tak reti-reti. Malahan mereka menegur bukan dengan secara ikhlas, dengan maki hamun. Dan belum ada satu pun saat ini, ialah kalau kita pembangkang, membangkanglah dengan baik. Bukanlah for the sake of membangkang ataupun hanya kerana nak membangkang, semuanya tak kena, serba-serbi tak kena. Saya rasa besok berduduk lagi lah saya sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjawab di Parlimen. Macam saya baca detail lagi, menerusi hantaran di laman Facebook bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu menafikan dakwaan beliau dihalau oleh Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Fitnah yang dijajah hari ini dari Parlimen kononnya saya dihalau Speaker tidak benar. Saya belum terima apa-apa notis atau surat rasmi. Kalian tahu itu menyokong kajian apa pada dapat Amin Ibrahim. Assalamualaikum.